Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, kita akan bincangkan sikit tentang soalan nombor 6 untuk test 1 tempoh hari. So, kalau kita perhatikan jawapan A dan juga jawapan D ni adalah hampir sama lah. Okay. Tempoh hari pun juga tersilap, sepatutnya positif dia keluar kan, negatif dia akan masuk lah kan. So macam ni, dia positif dia keluar kan, kemudian dia akan masuk ke negatif arah ni. Ini adalah arah lah, arah garis medan magnet. Okey, so A ni dia lebih tepat. Sebab apa? Sebab kalau kita perhatikan D ni dia kat kawasan ini dia seperti macam tak ada garis medan magnet lah. Okay, so A ni lebih tepat lah. Tapi kalau A ni tak ada, D ni pun boleh jadi sebagai jawapannya. Okey, so tempoh hari cikgu ajar satu tentang cas, yang kedua tentang arus. Okay, dia keluarkan formula ni Q sama IT ataupun Q sama dengan NE, dan yang ketiga adalah medan elektrik. Okay, seterusnya kita nak tengok satu topik yang seterusnya, iaitu beza keupayaan, hubungan beza keupayaan dengan arus. Okay, so kita tengok video ni. Okay, so ini adalah so dekat belah atas ni adalah awan, dekat bawah ni adalah bumi lah kan. Okey, so sekarang ni kilat terjadi. So macam mana awak nak terangkan bagaimana kilat terjadi? Ni kerja rumah lah, cuba cari macam mana kilat terjadi. Okey, so cikgu teruskan dengan beza keupayaan ini. Okey, sebelumnya ni cikgu dah pernah mention, iaitu apabila contohnya misal kata cas positif di sini, okay, kemudian cas negatif dekat sini. So bila ada perbezaan cas antara dua titik ini kan, so dua titik ini dikatakan dia mempunyai beza keupayaan lah, Sebab itu kita tengok Van de Graaff generator. Cikgu cakap apakah fungsi Van de Graaff generator ini adalah untuk menghasilkan beza keupayaan yang sangat tinggi antara dua titik lah. Okay, sebab apa Van de Graaff generator ni dia boleh produce cas lah yang sama pada satu titik ini, maka titik yang lain ni berbeza casnya. So dia punya perbezaan cas yang mempunyai beza keupayaan yang sangat tinggi antara dua titik sebab ada berbeza casnya. Okay, so kita tengok definisi beza keupayaan ni. Beza keupayaan V yang merentasi sebuah kondator ialah kerja. Okay, kerja ataupun tenaga untuk menggerakkan satu kolom cas. Okay, satu kolom cas. So maksudnya kilat yang striking tadi ni, okay, maksudnya cas negatif dia ni turun ke bawah ni. So dia dikatakan punya beza keupayaan yang sangat tinggi. Satu cas yang bergerak ke bawah ni, tenaga yang diperlukan untuk turunkan ini, okay, disebut sebagai beza keupayaan. Okay, so dari definisi tadi kan, beza keupayaan tadi, kerja tadi, so kita dapat bahawa V adalah W bagikan dengan Q. Q ni adalah cas, W ni adalah kerja. Okay, ataupun V sama juga dengan E per Q pun boleh jugalah. Okay, V sama dengan E per Q. Okay, itu adalah beza keupayaan. Okey, satu lagi yang mungkin kita boleh tengok. Okay, kita tengok video ni. Okay, sekarang ni cas positif dia bergerak. Okay, so ini cas positif ni asalnya pada titik A. Kemudian dia bergerak pergi ke titik B atas ni kan. So kita perhatikan di titik dia, bila dia nak merapat pada titik B ni kan, tak nampak kalau huruf B dia atau B dia tu. Okay, dia nak rapat asalnya kat bawah ni tadi. Bila dia nak rapat ke titik B ni kan, ada satu daya tolakan kat situ kan, sebab cas yang sama. Okay,
So daya tolakan. So bila dia daripada titik A, dia nak pergi ke titik B ni, dia kena lakukan kerja lah untuk halang daya tolakan antara charge yang sama, charge positif dengan charge positif ni lah. Okay, so kita nampak bahawa apabila dia makin jauh di antara negatif dan positif ini, kan, yang ni yang dikatakan sebagai dia punya beza keupayaan yang tinggi, ataupun dalam konteks definisi tadi adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas daripada satu titik ke titik yang lain. Okey. Kita patah balik tadi. So SI unit. Okay, SI unit untuk beza keupayaan ini adalah volt. Okay. Simbol dia V. Simbol bagi beza keupayaan adalah V. Okay. Kemudian unit dia namanya volt dan simbolnya pun juga adalah okey. Kemudian unit lain bagi volt ni adalah joule per coulomb lah, kan? Sebab E ni adalah unitnya adalah joule, Q ni unitnya coulomb, so ni naik atas, so jadi joule mesti negatif 1. Okey, so bila kita nak sambungkan dalam liter, kan, so sambungan voltmeter ni mesti disambung secara selari. Okey, kalau kita perhatikan ammeter, tempoh hari ammeter kena sambung secara sesiri, voltmeter pula disambung secara selari. Okey, seterusnya nanti di amal kita akan buat eksperimen 2.1 ni, adalah untuk mengkaji hubungan antara beza keupayaan dan juga arus bagi satu konductor logam. So pembuli ubah dimanipulasinya adalah arus elektrik, manakala bergerak balasnya adalah voltan. So dimalakan adalah suhu lah. Okey, so ini dia punya rancahnya. Okey, rancahnya ni, kan, ini sambungannya. Kalau kita perhatikan ni arus ammeter disambung secara sesiri, dan manakala voltmeter ni disambung secara selari, okey, dengan dawai konduktor ni. Okey, kemudian ni adalah restart ni fungsinya adalah untuk meninggi ataupun merendahkan arus lah. Okey, so sekarang ni pembuli ubah yang dimanipulasi kita adalah arus. So dengan menggunakan restart ni lah kita boleh rendah ataupun kita boleh tinggikan nilai arus. Okey, kemudian di bergerak bala ni adalah beza keupayaan lah, kita tengok. Okey, so bila kita jadualkan data, arus ni kita manipulasikan, kita buat 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. So apa yang kita akan dapati bahawa, kan, ni contohlah, kalau misalkan tadi 1 volt, kat sini akan jadi 2, 3, 4, 5 volt lah. So kita akan dapat data seperti inilah. Okay, kita perhatikan bahawa V, bila kita plot graf V melawan I ini, kita dapati bahawa dia adalah berkadar secara langsung. Okey, kita baca sikit pembincangan ini. Beza keupayaan melintasi sebuah konduktor meningkat bila arus elektrik yang meningkat. Okay. Bila dia buat graf V ni, dia berkadar terus. Okey. Tadi sebab dia naik atas macam tu, kan, so ini adalah kecurunannya. So kecurunan dia ni mewakili, kecurunan graf V melawan I ni mewakili rintangan. Okay. Semua dawai mestilah pendek, langkah berjaga ni, elakkan relak parallax, suhu kekal malai, suhu. Okey, kesimpulannya berkadar terus, konduktor berkadar terus. Okey, dengan ataupun nisbah V dan I ni kita akan dapat pemalanya adalah rintangan. Okey, graf yang kita buat tadi adalah graf V melawan I. Yang kita dapat graf macam ni. So kecurunan dia mewakili rintangan. So di antara beza keupayaan I dan juga R ini, dia mengaitkan dengan satu hukum disebut sebagai hukum Ohm. Okey. So apa dia hukum Ohm ni? Menyatakan bahawa beza keupayaan melintasi sebuah konduktor logam berkadar terus dengan arus elektrik yang mengalir melalui konduktor tersebut selagi suhu dan lain-lain keadaan fizikalnya adalah tetap. Okey. Maka dapatlah kita keluarkan formula ini, iaitu V sama juga dengan IR. Okey. Okey, di mana I ini R ini, R tu adalah kecurunan graf lah, kecurunan graf. Okey. So unit SI bagi rintangan ni, simbolnya adalah huruf A besar, nama unitnya adalah ohm, simbol unitnya adalah
Begitulah. Okey. Dan tadi kita tahu bahawa graf V melawan I, dia punya kecerunannya mewakili rintangan. Tapi kalau diberi graf I melawan V, so nilai rintangan tu, kita nak dapatkan nilai rintangan, kita kena terbalikkan nilai kecerunan ini. Okey, bagi bahan-bahan yang kalau kita plotkan graf V melawan I, dia dapat berkadar secara langsung, dia mematuhi disebut sebagai konduktor Ohm. So kalau contohnya graf ini kan, V melawan I tapi dia dapat bentuk kuadratik macam ni, so ini kita katakan sebagai konduktor, bukan Ohm. Ataupun grafnya berbentuk kuasa 3 ni pun samalah, ataupun grafnya berbentuk macam ni pun, ini pun bukanlah konduktor Ohm. Konduktor Ohm hanyalah disentuh kosong-kosong ni. Okey, so itu adalah konduktor Ohm. Okey, dimension tentang rintangan kat sini, cerita balik. Okey, rintangan adalah nisbah. Kan? Tadi kita tahu bahawa kecukupan graf V melawan I itu mewakili rintangan. Okey, so rintangan tu apa? Rintangan tu adalah nisbah beza keupayaan dengan arus. Okey, R sama dengan V bagikan dengan I lah. Okey, rintangan bagi satu konduktor seperti di bawah. Ada satu formula lain lagi ni, R sama dengan P1 per A. Ini dikaitkan dengan L. L ni adalah panjang konduktor, A ni adalah luas kelihatan rentas. Okay. P ni sebenarnya adalah disebut sebagai kerintangan. Okay. Ni tak ada dalam silibus ni, tak apa. Okay, awak kena tahu juga ni. So kerintangan P ni adalah ukuran bagaimana kuatnya bahan menentang pengaliran arus. Okay. Konduktor yang baik punya kerintangan yang rendah. Okay. Tapi awak faham tentang rintangan ni pun okey lah ni, iaitu arus dia akan tinggi kan bila rintangan ni dia rendah. Okay. Ataupun ialah arus sedang nak mengalir lah bila rintangan tu adalah rendah. Ataupun kalau kita tengok analoginya, kalau kita lari atas jalan raya dengan kita lari atas semak lamun, lebih mudah kita lari atas jalan raya lah. Okey, seterusnya kita tengok faktor. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. So ada 4 semuanya. Ada 4, iaitu panjang dawai, diameter dawai, suhu, lepas tu jenis lah, jenis. Okey, jenis. Okey, so macam mana dia mempengaruhi antara satu sama lain, iaitu bila panjang dawai ni, tengok pasti X ini, panjang dawai ni bertambah. Okey, kita perhatikan gerahnya berkadar langsung ni, maksudnya R pun juga akan bertambah. Okey. Kemudian diameter pula. Diameter ni gerahnya sama juga, tapi ini adalah 1 per A. Kan? Okey, 1 per A. Dia dapat berkadar langsung jugalah. Ini 1 per ni maksudnya di inverse lah. Maksudnya R ni dia bertambah kan bila A ni dia kecil. Okey. So, maksudnya kalau dawai yang diameter besar kan, dengan dawai diameternya kecil kan, so yang ini rintangannya adalah rendah, yang ini rintangannya adalah tinggi. Okey, ni semakin besar. Okey, diameter dawai. Okey, ada satu perkataan sini disebut sebagai SWG, standard wire gauge ni, tolok dawai standard ni. Dia kata semakin besar nombor SWG ni, semakin halus dawai. Dia punya coding ni lah kan. Macam spanner lah, spanner 11, spanner 12, spanner 15 kan. So sama juga diameter dawai ni dia ada coding dia juga kan. So kalau nilai dia besar, maksudnya dawai tu makin halus lah kan. SWG besar kan. Kalau SWG besar maksudnya dawainya halus. So bila dawainya halus, rintangannya akan jadi tinggi lah. Sebaliknya lah, kalau SWG kecil kan, dawai besar kan, dawainya diameternya besar kan, so rintangannya akan jadi rendah. Okey, kemudian suhu logam rintangan meningkat secara linear dengan suhu. Rintangan alloy seperti kuasa tenaga hanya meningkat sedikit.
Okay, kemudian semiconductor, semakin tinggi suhu semakin rendah dia punya rintangan. Ni lain ya. So topik kita ni merujuk kepada bukan semiconductor tapi merujuk kepada logam kan. So kaitannya adalah apabila suhu ni tinggi ya, suhu tinggi rintangan pun juga akan tinggi. Okey. Kemudian yang terakhir adalah jenis dawai. Okay, jenis dawai ni dia tak ada siapa bertambah siapa berkurang lah kan. Kita akan terus kepada ni lah. Kita tahu bahawa bila kita buat ni gerak apa ni rintangan gerak rintangan melawan panjang. Okey. Okey. Okey, kalau kita tengok graf ni kan, ni graf panjang tadi kita tahu bahawa rintangan dia akan bertambah bila panjang bertambah kan. Contohnya lah panjang kita letak sini panjangnya 10 cm sini. So kalau cikgu buat cross ni kan sama panjang tu. Okey. Pada 10 cm perak nilai rintangannya satu. Kuprum kat sini, ni kuprum, ni perak. Okey. Konstantan kat sini, konstantan. Okey, nikrom atas ni lah. Nikrom. Okey. So ni nilai rintangan ni. Maksudnya kalau ni 5, 10, 15 ni mungkin 40 lah. Kan? Maksudnya 40 ni rintangan tinggi. Okey. So kita boleh buat kesimpulan bahawa nikrom mempunyai rintangan yang paling tinggi. Manakala perak ni mempunyai rintangan yang rendah. Okey. Satu lagi mungkin kalau dibagi grafnya adalah graf V melawan I kan. Contohnya kalau dia letak dua macam ni lah kan. Ni A dan juga B kan. Dia tanya A ni mungkin adalah nikrom kan ataupun perak misalnya dia kata kan. So yang mana satu, A ni nikrom ke B ni perak kan. So apa jawapannya? Okey, ni graf V melawan I. Graf V melawan I maksudnya kecurunan ni mewakili rintangan. Okey, kecurunan ni mewakili rintangan. So ni rintangannya dia mendatar maksudnya rintangannya rendah. Yang ni rintangannya tinggi. So kita tengok tadi rintangan tinggi adalah nikrom. So A ni adalah nikrom. Ya, manakala B ni adalah perak sebab punya rintangan yang okey, ada satu lagi yang perlu awak tahu iaitu superkonduktor. Okey. Superkonduktor kita tahu tadi kalau konduktor ohm tadi adalah V melawan I ni dapat berkata langsung itulah. Okey, superkonduktor ialah bahan yang mengalirkan elektrik dengan tanpa rintangan. Okey, tak ada rintangan. Okey. Tak ada rintangan. Macam mana ni? Tak ada rintangan. Maksud kalau graf V melawan I dia tak ada rintangan. Mendatar itu lah. Kan? Apabila bahan tersebut disejukkan di bawah suhu genting. Maksudnya dia ada suhu genting ni lah. Okay, macam mana suhu genting tu? Okay. So, cikgu tunjukkan kat sini ni adalah grafnya. Kan? So, graf ni rintangan melawan suhu ni sekarang ni. Kan? So, ini adalah superkonduktor. Okay, maksudnya di antara suhu kosong sampai suhu genting ni, dekat sini rintangannya adalah bersama dengan sifar. Okay, maksudnya bahan tu dia akan jadi superkonduktor bila suhu tu bawah TC ni. Tapi bila dah atas TC, contohnya misal kata kat sini adalah 100 misal kata, kan, dia akan adalah dia punya nilai dia, kan, dan seterusnya. Ini logam biasa lah, logam biasa. Okay. So maksud ada certain suhu yang menyebabkan dia mempunyai rintangan yang kosong, tak ada sifar dia punya suhu dia tu. Okay, kelebihan dia adalah boleh menampung arus elektrik yang besar, boleh mengurangkan kehilangan kuasa, boleh mengurangkan tenaga haba, boleh digunakan pada motor dan generator yang bersaiz kecil, dapat memindahkan tenaga dengan sangat cekap. Okay, so itu adalah superkonduktor, adalah bahan yang mengalirkan elektrik dengan tanpa rintangan. Okay, so dia punya rintangan yang sifar.
bawah suhu penting. Okey, so ini satu lah. Superkonductor digunakan dalam pengangkutan kereta api, pengampungan magnetik, perubatan dan juga penghantaran elektrik. Okey, ni awak bacalah, carilah dia punya maklumatnya. Okey, so cikgu bincangkan satu contoh. Okay, jaga mental rintangan uji kendiri ni, uji kendiri 2.2. 5 ohm bacaan ditunjukkan pada meter sekiranya adalah 3 volt. Okey, so ini 3 volt ni. Okey, rintangan dalam ni adalah 5 ohm. So dia tanya berapakah bacaan emitter ni, maksudnya I lah. So kita pakai formula V equal to IR. So V dia 3 volt, I dia adalah yang kita nak cari, ohm 5. So I kita dapat lah 3 bagi 5, so kita dapat 0.6 ohm. Okey, nombor 2 dan nombor 3 awak bagi awak ni lah, awak jawab. Okey, so cikgu tunjukkan jawapan dia. Nombor 2 ni, nombor 2 adalah 0.3, manakala nombor 4 adalah 4.5 ampere. 4.5 ampere. Okey, itu saja. Terima kasih.